Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam rancangan Al-Kuliah di TV3 secara langsung pada setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang. Kita akan bersama dengan saya, dengan Al-Kuliah, dengan topik yang cukup menarik. Saban minggu kita sajikan kepada anda semua di mana saja, di Malaysia maupun di Singapura, di Brunei ataupun di luar negara. Apapun Ramadan, pada petang ini tajuk kita cukup menarik. Tajuk ini memang biasa kita dengar dalam satu rangkap pantun ke pepatah ke disebut dari mata turun ke hati. Besar mata ni dia punya peranan. Dari mata dia turun ke hati. Dia tak pergi ke telinga, dia tak pergi ke lutut. Dia turun ke hati terus. Dihantar maklumat kepada hati. Tapi apakah simbolik tajuk kita dari mata turun ke hati pada petang ini? Ia akan mengupasnya. Kita lihat siapakah ahli panel kita pada petang ini. Yang bahagia Puan Nur Laila Aniza Zakaria, panjang namanya. Seorang perundi motivasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tuan. Alhamdulillah. Dan bersama dengan saya begitu ramai dalam studio petang ini. Siapakah mereka yang pakai baju tudung warna merah ini? Kumpulan Yasin Ar-Raudah, Flat Seri Kelantan, Sentul, Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ceria-ceria selalu. Walaupun mereka berada di Flat Seri Kelantan, tapi bukan berada di Kelantan, di Sentul, Kuala Lumpur. Nama Flat Seri Kelantan. Jadi orang perempuan yang dirahmati Allah, tanpa buang masa kita teruskan persoalan kita pembuka tirai pada petang ini, dari mata turun ke hati. Saya selalu lihat rancangan Puan dalam TV tentang bersama dengan remaja, memotivasikan remaja supaya lebih beradab, beretika, bersopan santun. Jadi sebenarnya sepanjang Puan Laila orang kata berinteraksi dengan remaja di sana sini, ada yang orang kata apa yang memang teruklah, ada yang teruk, ada yang tak teruk. Jadi apa pandangan Puan Laila tentang remaja Islam kita pada zaman sekarang? Buka surat khabar 16 tahun dah mengandung. Buka surat khabar buang anak. Jadi apakah pandangan Puan tentang remaja Islam kita pada hari ini? Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berkumpul hari ini. Allah kata, Nabi sebut kalau kita berada dalam mana-mana majlis zikir, insya-Allah malaikat bersama-sama dengan kita. Dan malaikat bersama-sama dengan kita bukan setakat bersama ya Ustaz ya, tapi mendoakan kita. Jadi semua orang insya-Allah di sini akan dapat doa-doa malaikat. Insya-Allah, amin. Dan berbalik kepada soalan kita tadi ya. Apa pandangan saya berkaitan dengan remaja pada hari ini? Remaja Islam. Kita tidak membicarakan tentang remaja Islam di Malaysia saja Ustaz ya, tetapi juga remaja Islam, anak-anak, puan-puan, tuan-tuan, penonton di luar sana ya, dan juga remaja Islam di seluruh dunia insya-Allah. Pada pandangan saya secara peribadi, di muka bumi ini masih lagi ada remaja yang masih menghidupkan perintah Allah. Masih hidup perintah Allah, masih hidup sunnah Nabi, masih jaga aurat, masih jaga kebaikan-kebaikan dan segala yang Allah tuntut dalam Islam. Itu cukup baik, itu cukup cantik. Masih ada remaja yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul. Bahkan masih ada sifat-sifat sahabat dalam diri remaja-remaja Islam pada hari ini. Itu cukup baik. Tetapi ada di kalangan kita yang kadang-kadang ya kita lihat ada remaja yang misalnya mak kata Ustaz tadi, buka paper je ada yang buang anak ya, buka paper je ada yang berzina dan sebagainya, merogol, bahkan anak-anak kecil 7 tahun 5 tahun pun dah boleh merogol antara satu sama lain. Nauzubillah min zalik. Dan ini terjadi pada hari ini. Saya nak menyebutkan satu hadis Nabi yang mana kullu mauludin yuladun 'alal fitrah, yang mana Nabi menyebutkan bahawa setiap anak itu dilahirkan fitrah. Maksudnya bersih, suci. Tak ada seorang pun anak itu sama ada di agama apa pun, tapi dilahirkan kotor, dilahirkan memang dia akan jadi jahat, tidak. Tetapi dilahirkan fitrah suci. Tetapi ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya. Sama ada ibu bapa dia jadikan dia Yahudi, sama ada ibu bapa dia jadikan dia Majusi, sama ada ibu bapa jadikan dia Nasrani, itu adalah di tangan ibu bapanya. Berbalik kepada hadis Nabi tadi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Jadi kalau menjadikannya Yahudi, apa maksud menjadikannya Yahudi? Yahudi ni Ustaz, orang faham
mungkin agama Yahudi je. Tidak. Tetapi menjadikan Yahudi ini bererti ada dua corak kehidupan yang dicorakkan oleh ibu bapa. Yang pertamanya menjadikan anak itu bermewah-mewahan, membazir. Yahudi ini dihidupkan anak-anaknya dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Jadi puan-puan saya, tuan-tuan, puan-puan penonton di rumah, cuba kita cek diri kita sama ada kita telah mendidik corak anak kita dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yahudi ini dia menjadikan anak-anak itu tidak ada rasa segan silu, tidak ada rasa malu. Itu dalam pendidikan Yahudi yang tersembunyi. Cuba kita tengok hari ini, kalau wayang-wayang, kalau filem-filem, na'udzubillah. Kita tengok boleh bersama lelaki perempuan bila-bila masa dedah sana, dedah sini. Dan anak-anak kita menonton. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya ibu bapa, kita pun turut menonton. Tambahnya menonton tu dengan rasa, tak ada rasa salah. Rasa teruja, rasa seronok. Bukan setakat remaja tapi masalah ini masalah bersama. Itu satu. Dan kalau kita tengok filem-filem porno, kita tengok benda-benda lucah, anak-anak kita disajikan penuh dengan sajian-sajian lucah ini oleh golongan Yahudi. Tapi siapa yang membentuknya? Ibu bapa, sama ada kita didik ataupun tidak. Dan itu adalah pandangan saya tentang remaja Islam hari ini yang mana hidupnya penuh dengan benda-benda yang tidak elok, lucah, benda-benda yang melemahkan jiwanya. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi katakan ibu bapanya lah yang menjadikannya Nasrani. Nasrani ini apa? Nasrani ini mengajar bertentangan dengan fitrah. Ini bersesuaian dengan seksualiti merdeka ni Ustaz. Ya, bertentangan dengan fitrah ni macam mana? Contohnya paderi. Kalau nak jadi seorang paderi yang dekat dengan Tuhan, dia tidak boleh kahwin. Sedangkan Allah menciptakan fitrah itu bersesuaian. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Bukannya sama-sama suka. Laki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tidak. Tetapi kalau golongan Nasrani ini mereka menggalakkan untuk ikut bertentangan dengan fitrah. Ya, itu satu. Dan yang ketiganya adalah Majusi. Majusi ini bertuhankan hawa nafsu. Apa maksud bertuhankan hawa nafsu? Mereka ni mungkin penyembah api tetapi dalam jiwa ni penuh dengan memberontak. Ia mengajar hidup anak penuh dengan emosi. Mengajar hidup anak penuh dengan tak boleh menerima nasihat. Jadi jaga-jaga. Ya. Remaja Islam hari ini banyak didedahkan dengan kehidupan macam ni dan itu yang menyebabkan rosak jiwa, rosak akhlak. Kita ibu bapa yang mendidik. Allah alam bisawab. Okey Puan Laila, itulah mukadimah kita dari mata turun ke hati. Kadang-kadang Puan ya sebut kadang-kadang ada yang kat TV ni dah tengok Puan berkenan pula nak jemput ceramah. Baguslah bukan tu. berkenan lain ya. Dan sebab itu kadang-kadang dari mata turun ke hati dia nampak dah perspektif ni. Dia nampak, mata tengok tu hati kita, ni pengotor. Mata tengok, hati pun buat menayan. Ini cerdik, kan? Mata turun ke hati. Apa tadi kalau cinta? Lagi cepat, mata tengok, wah, segak, handsome, gaya lah. Boleh buat bakal menantu, katakanlah. Contoh begitu. Jadi kadang-kadang, kita kena bercampur gaul, Puan ya. Tak boleh kita duduk macam, orang kata apa, katak buah tepurung ya? Katak tepurung ataupun Tarzan kat hutan kan. Dengan gajahnya, dengan buaya dan sebagainya. Bila kita bergaul ni kadang-kadang, maklumlah di universiti dia ada study groupnya kan. Aku tengok kau, kau tengok aku. Di tempat kerja macam tu juga. Tak kira di mana-mana lah. Kau tengok kau, kau tengok aku. Bercampur gaul antara laki-laki dan wanita yang berlainan gender katakanlah ya. Memang ketara sangat-sangat. Di mana sajalah. Malah kadang di pejabat, pergi kafe pun makan sama-sama. Jadi saya nak tanya, adakah Islam menghalalkan konteks sebegini demi ilmu, demi kerja dan sebagainya? Minta pandangan Puan, silakan. Terima kasih. Bila kita berkata Islam, sama ada Islam menghalalkan konteks pencampuran antara lelaki dan perempuan, tidak ada konsep halal di sini. Tetapi sama ada dia mengharuskan ataupun tidak. Itu sahaja. Jadi di dalam Islam, Islam mengharuskan untuk pencampuran lelaki dan wanita tetapi mengikut syariat, mengikut cara, mengikut garis panduan yang Allah telah tentukan. Bukan boleh saja-saja bercampur. Tidak, itu yang pertama. Dan saya nak menyebutkan di sini bahawa ada di akhirat nanti antara golongan-golongan yang Allah akan lindungi mereka. Antaranya pemuda yang hatinya dekat sangat dengan masjid. Daripada zaman mudanya dia dekat dengan masjid sampailah zaman tuanya dia dekat dengan masjid.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemuda yang apabila dia didatangi wanita, dia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, sangat bangsawan, sangat rupawan, tapi dia menolak kerana dia mengatakan dia takut akan Allah. Ini antara orang-orang yang dilindungi oleh Allah di akhirat, orang-orang yang Allah akan pandang mereka. Jadi bila ada orang bertanya kepada Rasulullah, banyaknya kebaikan-kebaikan yang lelaki dapat. Adakah perempuan juga akan dapat pahala yang sama? Adakah perempuan juga yang akan dapat juga fadilat ini, dilindungi oleh Allah di padang mahsyar kelak? Maka Nabi mengatakan bahawa perempuan ini adalah kembar si lelaki. Kembar si lelaki, tapi bukan dalam semua perkara. Dalam satu-satu hukum, dalam satu-satu keadaan, apa yang Allah sebutkan pemuda, tetap juga untuk wanita. Jadi perintah di sini, kalaulah lelaki itu dekat hatinya dengan masjid, tentulah hatinya tunduk, tawaduk. Dan dia tidak ada percampuran antara lelaki perempuan dengan berleluasa macam tu. Boleh tengok-tengok, boleh pandang-pandang, ya. Dan kemudian sama juga macam lelaki yang dia apabila digoda oleh wanita, tapi dia takut. Dia berkata dia takut kepada Allah. Wanita itu bukan setakat cantik, bukan tepi-tepi jalan, ya, tapi cantik, bangsawan, rupawan, Ustaz. Dia boleh membeli apa sahaja. Dia ada kuasa. Wanita-wanita hari ini kalau menggoda lelaki begitu, na'udzubillah min zalik, mungkin mudah terkecundanglah lelaki ini. Tetapi dikatakan dia takut kepada Allah dan dia tinggalkan, bererti dia menjaga pandangannya. Dan kalau hari ini anak-anak kita ada disebabkan dia kena masuk universiti, masuk college dan duduk dalam study group ramai-ramai, dia kena melihat keperluan bila dia berada dalam study group tersebut. Kita-kita ni punlah puan-puan, ibu-ibu, tuan-tuan sama juga. Bila kita bercampur, adakah bersesuaian kalau suami orang makan dengan isteri orang? Bersesuaian ataupun tidak, kita cek diri kita. Alah kawan-kawan je, jiran-jiran je. Tapi di sisi Rasulullah bagaimana? Di sisi Allah bagaimana? Itu kita kena titik berat tu. Saya bercakap bukan untuk remaja saja, Ustaz, tapi untuk semua. Sebab dari mata turun ke hati ni untuk semua. Jadi sama juga kalau remaja kita pada hari ini duduk dalam study group, tidak mengapa, okey, harus, tetapi lihat, adakah auratnya terjaga? Ataupun duduk dalam study group, nak pergi study group tapi rambut dah setting cantik-cantik, makeup dah tebal-tebal, lipstick dah merah menyala. Allahuakbar, ya. Dan satu lagi, kalau kita lihat duduk dalam study group tetapi tidak menutup aurat, kemudian bertepuk tampar bergurau senda, yang perempuan berlebih-lebihan bergurau, tak ada benda yang berkaitan dengan pelajaran untuk diguraukan, itu pun Islam tidak membenarkan. Bahkan itu dah jadi haram. Kita pergi dengan niat untuk belajar, anak-anak kita pergi dengan niat untuk belajar, mak nak pergi belajar ni mak, ada study group. Apa nasihat kita yang boleh kita beri? Pergi baik-baik ya, pergi dengan selamat ya, jaga diri ya. Ada tak kita nasihatkan anak kita pergi baik-baik, ingat Allah, ingat pesan Rasul, jaga diri, jaga maruah, jaga aurat. Ada tak waktu anak kita nak keluar tu, kita tengok pakaian dia okey tak? Kita punya standard tu okey tak? Kalau kita punya standard okey, Allah punya standard okey, Rasul punya standard okey, go on. Sama juga macam remaja dekat luar sana. Bila kita nak pergi, nak ada percampuran, tengok standard pakaian kita dahulu. Kemudian ingat dalam hati kita, lelaki maupun wanita, jangan melenggang-lenggokkan bahasa kita. Gaya kita lemah lembut dan sebagainya, manja beria-ria, tidak, ya. Jaga kalau kita nak gelak dan sebagainya, jaga. Kalau kita nak bertampar dan sebagainya, jaga. Bahawa Rasulullah kalau tengok ni dia tak bagi, Allah tengok dia tak bagi. Itu antaranya. Dan satu lagi, pastikan apa yang kita bualkan itu dalam sepanjang study group itu bukannya satu perbualan yang sia-sia yang Allah tidak suka. Berbual benda yang lain daripada itu. Nak dapat ilmu, ilmu itu berkat. Tapi tiba-tiba disebabkan campur yang batil ini, yang buruk itu, ilmu jadi tak berkat. Okey. Untuk makluman Puan Laila, saya masih lagi remaja. Terlibatlah dengan topik ni sesuai dengan saya, ya. Memang nampak. Apa pun Puan Laila, ya, ada satu lagu. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah iman. Apa pun kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي
Alhamdulillah, dari mata turun ke hati. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya, sebab mata anda memandang kami tapi hati tetap bersama dengan Al-Kuliah. Apa pun puan-puan, kita sambung lagi perbincangan topik kita dari mata turun ke hati dengan begitu hangat lagi, walaupun di luar sana barangkali hujan. Apa pun kita tanya soalan, barangkali mereka yang datang ni kumpulan Yasin Raudah Flat Seri Kelantan ada soalan tertentu yang cepu mas ataupun cepu cemas. Untuk Puan Laila. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Hajah Hasya dari kumpulan Raudah Flat Seri Kelantan ingin bertanya kepada Puan. Apa hukumnya ibu bapa yang tak ambil kisah langsung di atas percampuran anak-anak di luar sana, dan apa nasihat Puan? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan yang bertanya. Ni saya nak tambah sikit je. Kadang-kadang, terutama anak-anak gadis mereka yang dah kerja dah. Yang ada kisah, masuk. Engkau nak keluar bila, balik pagi ke tengah malam, tak apa. Janji tiap-tiap bulan masuk untuk akaun ayah, akaun mak. Dia tak kisah dengan siapa, nak keluar bila, dengan siapa, tak kisah. Apa hukumnya, Ustazah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ibu bapa, maka setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini satu amanah yang sangat besar yang Allah letakkan atas bahu ibu dan ayah. Ya, jadi kalau kita sebagai ibu bapa, kalau kita membiarkan anak-anak kita, dia nak keluar bila masa, dia nak balik bila masa, saya faham anak saya ni kena balik lambat, pukul 1 pagi baru sampai rumah sebab dia kerja keras. Itu bukan seperti mana yang Rasulullah suruh, bukan seperti mana yang Allah pandang. Ya, apa juga alasan tersebut, maka lebih baik dia mencari pekerjaan yang lebih baik yang bukan memerlukan dia untuk berada sampai jauh-jauh malam begitu. Dan apa tanggungjawab mak ayah di sini? Pada ketika mak ayah membiarkan anak-anak itu berlaku kemungkaran sedemikian, itu dinamakan kemungkaran. Biar anak bercampur dengan siapa, biar anak balik pukul berapa, tidak terjaga auratnya, maka pada ketika itu hukumnya haram. Dan bila haram, Allah sangat-sangat marah. Bila Allah marah, kita tahu apa yang akan berlaku. Akan berlaku perpecahan hati, akan berlaku anak mula tak taat, akan berlaku duit dan rezeki yang kita dapat mungkin tak berkat, puan-puan, tuan-tuan, penonton ya. Jaga-jaga. Kita mungkin dapat banyak rezeki tapi ada dua. Ya, satu rezeki tu Allah redha. Sikit tapi dia punya rezeki tu rasa macam banyak. Macam tak habis-habis Ustaz. Macam melimpah ruah. Tapi satu lagi rezeki tu banyak tetapi tidak berkat. Rasa panas. Sekejap-kejap benda ni rosak. Sekejap-kejap benda ni rosak dalam rumah. Sekejap ini tak cukup. Sekejap ini tak cukup. Jaga-jaga. Satu lagi rezeki Allah bagi pada kita tapi dalam keadaan istiqraj. Apa Nabi sebut istiqraj ni? Bila orang tanya Nabi, apa istiqraj ini Rasulullah? Istiqraj ini bila Allah bagi satu nikmat tapi nikmat tersebut nikmat yang melalaikan. Bagi kereta besar, orang sangka Allah sayangnya aku kereta besar, anak bijak-bijak, Allah sayangnya aku. Sebenarnya tidak. Hatinya tidak tenang. Nanti Allah akan hisapnya di akhirat. Ya. Kita buat perbandingan hari ini. Contohnya, anak tu kerja setakat mekanik je. Anak aku tak berjaya, mekanik je. Anak engkau bagus-bagus je sampai ke London. Jaga-jaga. Yang ke London itu, adakah solatnya terjaga? Adakah akhlaknya baik? Adakah dia bercampur lelaki perempuan tu terjaga? Ada juga yang ke London baik-baik, alhamdulillah. Ada juga yang mekanik kurang baik. Na'udzubillah min zalik. Tapi maksudnya di sini, apabila ibu bapa biarkan tanggungjawab itu tak kisah. Anak dah besar, biarlah kita nak tegur pun tak boleh. Takkan nak tegur lagi, dia pandai-pandai lah. Itu salah. Menegur anak sampai ke akhir hayat. Yang mana perintah Allah, kita tegur. Ya, yang mana dia ikut perintah Allah, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang mana bertentangan, jaga-jaga, kita wajib tegur, kita wajib baiki diri kita juga. Allahu'alam. Okey, itulah ya, peranan bapa ni tak habis sampailah kita mati ataupun anak kita mati. Jadi kita teruskan lagi soalan yang sampai mati pula. Ya. Mana lagi soalan kedua, silakan. Ya. Assalamualaikum Puan, Ustaz. Ya, Saya Puan Rahani ingin bertanya pada Puan. Rasulullah pernah berpesan kepada kedua bapa, kepada ibu bapa untuk mempercepatkan anak-anak remaja kita, anak gadis kita ni berkahwin. Apa pendapat Puan dalam konteks ini pada hari ini? Dan memandangkan anak remaja kita, anak pertama anak gadis kita ni bila belajar sampai ke Menara Gading, daripada diploma ke ijazah ke master ke PhD. Itu saja Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan bagus. Sebab sekarang ni orang kata apa, statistik orang perempuan lebih ramai lelaki-lelaki sebenarnya. Statistik. Jadi kadang-kadang timbul masalah.
Jadi cepat kahwin tu macam mana? Adakah lepas SPM tu kahwin? Rizal yang tunggu lagi. Lepas SPM tu kahwin ataupun ada tempoh-tempohnya bertahap dan sebagainya. Silakan Puan. Terima kasih. Okey, dalam surah An-Nur ayat 32, Allah juga berfirman bahawa nikahkanlah di kalangan kamu orang-orang yang masih membujang. Satu perintah juga Allah suruh nikahkan, ya. Dan kalau mereka ini miskin, tidak cukup kemampuan, maka Allah akan tambahkan, cukupkan keperluan mereka. Sebab Allah ini maha besar kurnianya. Itu satu. Dan Rasulullah juga ada bersabda, mana-mana lelaki yang kalau dia mampu, maka nikahlah, berkahwinlah. Kerana itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pada hari ini, kita ramai, satu, tidak menundukkan pandangan. Yang kedua, tidak memelihara kemaluan dan zina berleluasa. Tapi kalau minta nak nikah daripada mak ayah, mana boleh? Takkan nak kahwin awal. Pelajaran tak habis lagi. Nanti macam mana? Nanti orang hina kita sebab pelajaran tak habis. Tapi dia tidak tahu apa yang anak dia lakukan di belakangnya. Dia cuma boleh mengatakan jaga diri, jangan buat maksiat. Tetapi ada cara jalan yang lain, iaitu berkahwin. Maka seharusnya mak dan ayah ni bagi kelonggaran untuk anak-anak ni berkahwin. Tetapi ingat, bila kata awal, kahwin awal ni macam mana Ustaz? Macam soalan tadilah. Ya, ada setengah orang mungkin pelajarannya tak tinggi. Awal tu mungkin sampai lepas SPM je, sebab lepas tu dia dah kerja, dia dah ada duit. Ada anak-anak yang masuk universiti misalnya dan dia kena tunggu sampai 24, 25, 26, 27, kadang-kadang sampai 30 tahun untuk berkahwin. Jadi perbezaan awal ini bergantung kepada keperluannya, apa yang dia lakukan. Cumanya kalaulah mak ayah membenarkan anak-anak ini berkahwin pada zaman dia masih belajar, ada tanggungjawab di sini. Contohnya, Aisyah bila dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia masih kecil lagi dan dia berkahwin, dia tidak duduk bersama Rasulullah. Aisyah masih tinggal dengan ayahnya dan Rasulullah selalu menziarahi Aisyah. Dan pada ketika itu, kalaulah anak-anak ini berkahwin dalam usia dia masih belajar, misal kata ya, dekat universiti Ustaz ya, dibolehkan, diharuskan, tetapi mak ayah jangan lepas tangan. Kau dah kahwin kan? Ini tanggungjawab nafkah lelaki suami kau. Sedangkan yang suami pun masih belajar. Apa terjadi? Anak-anak ini tidak ada nafkah, mulalah dia rasa tanggungjawab itu satu yang berat untuk dia. Sedangkan perkahwinan itu sepatutnya menjadikan tanggungjawab itu rasa sama-sama dipikul. Ya? Jadi boleh membenarkan, harus membenarkan, tetapi kena bincang dengan dia dahulu. Siapa nak tanggung nafkah? Kalau mak ayah rasa mampu, rela, redha, mereka tanggung, Allah akan balas kebaikan tersebut. Sikit-sikit setakat makannya, seperti mana itu anak dia yang ditanggung yang sebelum dikahwini. Tidak ada masalah di dalam Islam. Cuma mak ayah ni bila dia rasa anak dia kahwin, bukan tanggungjawab dia lagi. Sedangkan usia anak tu masih dalam universiti, masih di sekolah, jangan buat begitu. Itu satu ya. Dan kemudian bila dia benarkan kahwin, dalam keadaan anak ini masih belajar, masih ada tanggungjawab lain, dia pantau agama anak-anak tersebut. Perintah Allah dia tetap kena pantau pada anak tersebut. Dia kena tetap menegur anak tersebut. Tetapi saya tidak mencadangkan kalau mak ayah itu menghalang 100% anak-anak untuk kahwin. Tak boleh. Dia kata tak boleh terus kahwin sebab engkau masih belajar. Jangan, sebab anak-anak hari ini kita tidak tahu apa yang dia akan buat di belakang kita. Kita boleh memberi nasihat, tetapi Quran memberi panduan, iaitu panduan bagi nikah. Tapi jangan halang terus, bagi dia panduan. Kalau dia kahwin, apa yang akan terjadi? Apa tanggungjawab yang dia kena pikul? Kalau lelaki tak mampu, apa yang lelaki itu kena usahakan? Sekurang-kurangnya Ustaz, ya, ada pendapat ulama yang mengatakan, kalau lelaki itu walaupun tak mampu, tapi ada duit sikit-sikit, kocek dia yang sikit-sikit tu, dia kumpul-kumpul, dia bagi pada wanita tu. Sebabnya itu nak mengajar dia untuk rasa tanggungjawab. Berkahwin ni bukan setakat menyatukan jasad, menyatukan roh, tetapi juga perkahwinan ini satu amanah besar. Jadi ibu-ibu di sini jangan terlalu ekstrim, tak bagi terus anak kahwin. Kahwin itu satu kesalahan besar, kahwin muda. Tidak. Tetapi ikut perintah Allah, bagi dia panduan. Berkahwin, apa tanggungjawabnya? Itu yang paling penting Ustaz. Allahuakbar. Okey, sebenarnya bergantung ibu bapa jugalah. Ya. Kadang-kadang setengah ibu bapa ni kurang didikan agama. Kadang-kadang. Jadi sebab itu kalaulah tuan perempuan lihat anak-anak remaja dah macam belangkas. Coupling kulu kili tak kisah malam kahwinkanlah dia. Selamatkan mereka daripada dosa. Apapun kita ambil lagi soalan seterusnya yang ke-30. Silakan kalau ada daripada penonton semua. Ya. Assalamualaikum Puan. Saya Ajatika nak bertanya Puan. Anak remaja ini kalau dikurung ke rumah mula nak protes. Jadi macam mana nak wujudkan suasana mereka seronok di rumah? Terima kasih Puan. Okey, ni pula kan kalau kita banyak cakap pula dia merajuk, dia kunci pintu, dia tak makan.
ataupun dia keluar, dia tak balik-balik rumah dah. Dia memberontak sampai ke peringkat dia pergi ke seberang, kahwin kat Lombok dan sebagainya. Ini gara-gara lah disebabkan, saya tak tahu apa sebab. Macam mana nak handle kan supaya dia seronok di rumah tapi di masa yang sama kita didik, kita tegas dengan dia. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama adalah kena jadikan rumahku syurgaku. Itu paling utama. Cuba cek saya, puan-puan, tuan-tuan, penonton di luar sana. Sama ada rumah kita sebagai syurga ataupun rumah kita panas. Macam rasa macam neraka. Tak boleh duduk dekat rumah. Anak-anak masuk sekejap buat macam hotel rumah tersebut. Kemudian keluar. Cek balik. Kalaulah rumah kita sebegitu, anak-anak malam pun tak nampak muka lagi, maka itu rumah kita dalam keadaan bahaya. Apa terjadi bila rumah dalam keadaan bahaya? Apa yang kita nak buat? Anak-anak kalau kita tegur, dia tak boleh. Kalau kita tegur satu hari, katakan dia tak turun makan dah Ustaz. Dia hempas pintu. Dia keluar tak balik 2-3 hari, kadang-kadang sampai seminggu pun tak balik. Ini jaga-jaga. Apa yang kita boleh buat? Pada waktu ini kita kembali kepada agama, kita hidupkan sunnah dalam rumah tangga kita. Macam mana kita nak hidupkan sunnah dalam rumah tangga? Saya bagi tips yang paling mudah. Masuk rumah cek. Sama ada kita masuk rumah, kita bagi salam ataupun tidak. Nampak kecil sahaja. Assalamualaikum. Itu sahaja. Tetapi sebenarnya kuasa salam ni sangat-sangat hebat ya. Kalau kita bagi salam, jangan bagi salam Assalamualaikum. Itu dah masuk-masuk lain ni puan-puan. Cuba cek balik semula. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Celakalah ke atas kamu, celakalah ke atas kamu. Kita mendoakan rumah kita begitu, orang di dalamnya begitu. Sebut perkataan yang betul-betul yang Rasulullah ajarkan, Assalamualaikum. Sebab apa? Dekat kita punya palang pintu rumah, atas palang pintu rumah itu diriwayatkan ada Dasim. Dasim ini adalah iblis. Jangan bagi nama anak Muhammad Dasim pula ya. Macam sedap je. Jadi Dasim ini adalah sejenis iblis yang duduk dekat atas palang rumah, yang mana tugas dia mengganggu gugat rumah tangga, buat anak tak taat pada ibu bapa, buat suami dengan isteri bergaduh, bercerai-berai, buat rumah tersebut panas. Ini jaga-jaga. Jadi salah satu sebab anak protes, salah satu sebab rumah jadi panas, sebab kita tak amalkan sunnah. Salah satunya yang tadi, Dasim ni contohnya Ustaz lah. Saya bagi orang kata contoh, apabila seorang suami balik rumah, dia tak bagi salam pada isterinya. Dia tak bagi salam pun dekat isteri. Jadi isteri pun datang depan rumah, depan pintu rumah, buka, bang dah balik, nak minum bang? Isteri kata kepada suami, nak minum bang? Engkau ni dah 20 tahun dah aku kahwin dengan kau. Tanya lagi nak air, nak air. Naklah, aku panas ni. So isteri kata, malaslah saya nak buat. Penat je tanya, marah pula. Isteri pun pergi dapur. Pergi dapur, Mama marah. Anak kecil turun jumpa dengan isteri. Bila jumpa, Mama, nak duit. Esok nak beli buku dekat sekolah. Engkau ni jangan kacau aku. Pergi minta dekat ayah engkau. Sebab apa? Dasim dah masuk dalam kepala isteri pula. Kemudian anak ni, ibu hari tu kata minta dekat ibu, minta dekat mama. Ni tiba-tiba suruh minta dekat ayah pula. Anak pun naik atas. Jumpa adik dia yang kecil. Adik dia pula kata, akak, patung ni nak letak dekat mana? Engkau ni semua orang bergaduh dalam rumah, kau sibuk pasal patung. Buang je lah patung kau tu. Akak ni marah pula. Adik dia pun tertekan, kena masuk Dasim pula. Dia pun turun ke bawah, tingkat bawah, tengok ada kucing. Kalau selama ni dibelah-belai kucing tu Ustaz. Tapi hari ni sebab Dasim dah masuk dalam otak, dia tendangnya kucing tu. Pergilah kau. So maksudnya di sini, kuasa hebatnya salam itu boleh mengubah suasana rumah tangga. Jangan abaikan. Itu yang pertama. Okey. Tersambung saja ya lepas ni ya. Macam tu jugalah di mana rumah ke dalam kereta ke, kita utamakan ucapan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berakhir kuliah ya. Kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Dari Mata Turun ke Hati. Jumpa lagi. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Alhamdulillah. Terima kasih anda semua yang memang orang kata apa suka sangat dengan tajuk ini, Dari Mata Turun ke Hati, sebab semua yang menonton ni saya yakin semua ada anak remaja dan bakal anak-anak jadi remaja nanti, kena tengok betul-betul, kena hayati betul-betul dan sematkan dalam diri kita nak buat plan action, buat plan tindakan untuk kita tangani. Sebab bila sebut remaja ni, sampai kiamat dia tak akan habis isu ni. Sampai bila-bila ada remaja bersilih ganti. Kita pernah remaja, anak kita akan jadi remaja pula. Anak kita tua, cucu jadi remaja pula. Jadi isu ni kena beri perhatian yang sangat-sangat serius ataupun 2 rias, 3 rias. Okey, bersama dengan saya Puan Laila dan juga penonton-penonton semua daripada kumpulan Yasin Ar-Raudah Flat Seri Kelantan. Kita minta lagi kalau ada soalan daripada ni jauh ni, dari Flat Seri Kelantan jauh ni. Silakan. Okey, silakan.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Hajah Zaitun Haji Madoa ingin bertanya kepada Puan. Andai kata anak remaja telah terlanjur dan berlaku sumbang, ibu bapa berasa panik dan bergaduh sama sendiri. Macam mana nak menyelesaikan masalah ni, Puan? Okey, terima kasih Puan Hajah. Macam tak sihat je Hajah ya. Apa pun itulah, memang soalan tak sihat. Soalan tu memang tak sihat. Soalan tak sihat. Hajah sihat tapi dia bawa soalan tak sihat, dia pun tak sihat juga. Jadi ini kadang-kadang timbul masalah ya. Kadang-kadang sampai tak mampu anak, halau anak. Anak dah mengandung dah. Jadi halau dia. Kau bukan anak aku. Tu je keturunan aku tak mengaku kau anak aku. Jadi kadang-kadang sampai peringkat yang baru-baru ni berlaku kan, macam mana ada remaja tu nak kahwin, dah mengandung, akhirnya ibu bapa tak benarkan kahwin, akhirnya dia kelar anak sendiri sampai tu berai perut. Jadi isu lagi besar sebenarnya. Jadi apa pandangan Puan tentang masalah tadi yang telah termengandung? Silakan. Apabila anak-anak kita ada melakukan sumbang, perkara sumbang, dan mak ayah ni biasa rasa terkejut sangat-sangat sebab dia tak sangka. Sebab apa tak sangka? Sebab sebelum ni dia terlalu percaya kepada anak 100%, bahkan 150%, 200%. So nasihat saya yang pertama sebelum terjadi perkara ni, jangan percaya dekat anak 100%. Letakkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa anak kita ini pun makhluk biasa, dia boleh buat salah bila-bila masa. Ya, dan kita sebagai ibu bapa kena sentiasa nasihat, ingatkan perintah Allah, ingatkan apa yang halal, apa yang haram. Itu yang pertama. Ya, jangan percaya pada makhluk, mana-mana makhluk. Anak kita, diri kita pun kita tak boleh percaya. Sebab kadang-kadang diri kita pun yang kita anggap kadang-kadang baik sebenarnya boleh melakukan kemungkaran. Nauzubillah min zalik. Percaya kepada Allah, minta Allah jaga kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bila dah berlaku perkara tersebut, ingat peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pada ketika itu Rasulullah pernah dengan Aisyah, Rasulullah balik lambat dekat rumah. Aisyah dah tertidur pada ketika itu. Apa terjadi? Rasulullah ketuk-ketuk pintu pun, bagi salam pun Aisyah tak buka pintu, tertidur Aisyah. Jadi Rasulullah dia pergi ke masjid, dia tidak marah-marah pada Aisyah dan akhirnya dia tidur dekat luar rumah. Bila Rasulullah buka pintu nanti, tengok-tengok Rasulullah tidur di luar rumah. Jadi apa rasa Aisyah? Ya Allah, ya Rasulullah, ampunkan aku, maafkan aku sebab aku tersilap, aku tertidur, aku tak sempat nak buka pintu. Rasulullah kata, tak. Aku yang balik lambat. Jadi maksudnya di sini adalah tidak boleh menyalahkan antara satu sama lain. Anak kita dah terlanjur, na'udzubillah min zalik, tapi pada ketika itu kita pula bergaduh. Adakah ini yang Allah pandang sebenarnya? Apabila sesuatu berlaku, kemungkaran berlaku, maka pada ketika itu kita kembali balik kepada Allah. Bawa balik anak-anak ni kepada agama. Bukan halau dia daripada rumah. Sebab apa? Kalau kita halau dia daripada rumah, mungkin memang sebab kita marah. Marah sangat-sangat ni Ustaz. Semua orang ada fitrah marah. Bahkan kalau anak tu melanggar perintah Allah sampai mengandung, semua orang mengutuk mak ayah, semua orang mengumpat, semua orang menghina, kat mana kita nak letak muka? Tapi terima anak kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbeza ya. Marah disebabkan nafsu marah ataupun marah kerana Allah. Marah dia disebabkan dia melakukan kemungkaran. Tapi bukan marah dia benci jasad dia, benci diri dia dan halau dia keluar daripada rumah, tidak. Sebab bila dia keluar daripada rumah, dia akan melakukan mungkin lebih banyak lagi dosa. Dan pada ketika itu siapa yang menghalau dia? Kita yang menghalau dia dan kita yang menyumbang ke arah dosa tersebut. Jadi pada ketika itu balik-balik kepada agama, tenang, kalau nak marah pun bersabar, tenang, jangan nak tampar, jangan nak pukul, jangan nak terajang dia, jangan nak pijak perut dia. Ada berlaku ya Ustaz ya. Ayah yang pijak perut, na'udzubillah min zalik, dah jadi pembunuh pula. Satu maksiat membawa kepada satu maksiat kepada satu maksiat. Na'udzubillah. Jangan kita bawa kepada kemungkaran lagi. Pada ketika itu tenang, tarik nafas, ingat balik, muhasabah balik. Mungkin aku yang bersalah sebab tidak mendidik dia dengan baik. Mungkin aku yang banyak dosa. Cek balik ibadah kita dengan Allah macam mana selama ni. Cek balik hubungan kita dengan Allah macam mana selama ni. Berbalik pada tadi juga, saya nak menyebutkan tentang sunnah dalam rumah tangga. Cek macam mana kita hidupkan sunnah. Bagi salam tadi. Dan kemudian yang kedua, cek rumah kita ni sejuk ke tak. Sejuk ke tak ni contohnya dalam rumah kita selama kita hidup 20 tahun, 30 tahun. Pernah tak kita buat majlis taklim dalam rumah Ustaz? Ini ramai yang tak buat. Apa majlis taklim ni puan-puan, para penonton? Majlis taklim ini adalah majlis ilmu dalam rumah.
Beli contohnya lah paling mudah. Beli hadis Nabi yang tebal tu. Suami berkumpul dengan anak-anak 5-10 minit pun cukup. Buka satu hari 1-2 hadis. Baca je. Bismillahirrahmanirrahim, baca hadis Nabi. Kemudian tutup, baca doa, sudah. Esok baca lagi. Lusa baca lagi. Katakan kita buat tiap-tiap hari lepas insya'. Sebab apa? Hadis-hadis Nabi ni, bila kita baca setiap hari, kita ulang setiap hari, maka hati jadi lembut. Anak mudah tunduk. Dan dalam rumah tangga bentuk tauhid. Tauhid ni macam mana? Contohnya anak-anak kecil yang kita ada ni Ustaz ya. Dia makan, dia kata sedapnya ibu. Jadi pada ketika itu kita kata dekat anak, memanglah sedap, alhamdulillah. Sebab Allah yang ajar ibu masak. Kalau dia kata cantiknya baju ni ibu, memanglah cantik, Allah bagi kita duit, kita boleh beli. Kalau contohnya suami kata, abang tak cukup duit lah sayang. Tak apa bang, nanti Allah bagi abang rezeki. Abang usaha je sungguh-sungguh. Apa-apa balik kepada Allah. Jadi macam kes tadi, kalau anak dah berlaku sumbang, mak ayah tenang dulu. Tarik nafas, marah-marah kerana Allah. Jangan angkat tangan, jangan tampar dia sebab Nabi sangat melarang menampar muka. Haram hukumnya untuk menampar muka anak. Ya, jaga-jaga jangan kita pula buat dosa dan kemudian cek diri kita semula, kita banyak tak dosa dengan Allah, suami banyak tak dosa sebagai suami, isteri banyak tak dosa sebagai isteri, mohon ampun sama-sama, kembali kepada Allah. Mak ayah kena taubat dulu. Mak ayah kena solat taubat dulu, taubat sungguh-sungguh dahulu, mohon ampun banyak-banyak pada Allah dan tarik anak semula. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Apa pun Allah Taala sedang menguji keluarga tersebut ya puan. Dengan musibah tadi, bagaimana cara kita menerima ujian daripada Allah Taala. Dan yang paling penting ialah solat kena jaga sebab solat pencegah mungkar yang terbaik sebenarnya. Okey, kita ambil lagi soalan cepu cemas kalau ada, silakan. Assalamualaikum Puan. Saya Salmia dari Pelik Seri Kelantan ingin bertanya satu soalan kepada Puan. Ya. Bagaimanakah kita nak mengatasi masalah penagihan dadah di kalangan remaja-remaja Islam kita di negara ini? Terima kasih Puan. Okey, terima kasih. Inilah kita ni juara nombor 1 lah kalau bab dadah ni, terlibat dengan dadah. Pusat Serenti pun memang penuh dengan orang mana tak tahulah. Jadi boleh Puan komen sikit macam mana nak hentikan tentang penagihan dadah di kalangan orang kita. Yang mengedar orang lain, yang menagih tu orang kita. Silakan nak hentikan dia. Okey. Bila kita kata kita nak hentikan masalah penagihan dadah, semua kena daripada akar umbi. Ya, akar umbi agama tu yang paling utama. Kalau mereka ni dah jadi penagih dadah, kita apa yang kita boleh buat pada ketika itu? Yang pertama, kalau ketika ni kita bagi nasihat, ingat Allah, dia orang takkan ingat. Sebab dah penagih dadah. Sebab penagih dadah berada dalam keadaan khayal. Pada ketika khayal, mabuk. Bahkan pada ketika zaman Rasulullah dulu, mabuk. Waktu mabuk ni, suruh baca surah dalam Al-Quran pun sahabat-sahabat baca salah. Ya, sampai Allah turunkan ayat untuk tidak langsung minum arak. Bila dah sampai ke tahap tidak langsung minum arak, tak boleh solat, haram langsung arak, barulah sahabat-sahabat dalam keadaan sedar, waras, bersolat dengan sempurna. Jadi nak mengatakan kalau dah jadi penagih dadah, pada ketika itu kita nak nasihat, tidak boleh Ustaz. Ya? Pada ketika itu apa yang kita boleh buat adalah rawat dengan cara perubatan yang kita ada, sama ada tradisional ataupun rawat dengan cara yang kerajaan bagi, klinik-klinik kesihatan ya, untuk bagi ubat, untuk pulihkan penagih dadah ni semua. Dan ibu ayah kalau ada anak macam ni, tolong jangan sayang, simpan dekat rumah. Kalau sayang, hantar ke Pusat Serenti. Ini yang paling utama. Jangan rasa Allahu Akbar, kalau aku hantar ke Pusat Serenti, malu satu kampung. Apa kita nak jawab di hadapan Allah yang kita akan malu berdepan dengan Allah nanti? Kenapa anak engkau penagih dadah? Apa yang kau dah buat? Apa yang kau belum usahakan ke atasnya? Jadi time tu hantar dahulu dan dalam masa yang sama selepas itu adakan program-program untuk dekatkan kepada Allah. Kuatkan balik tauhid dia, agama dia, dakwah dia. Bila masuk je dia, katakan dia dah sihat, dia dah pulih, dia akan kembali lagi untuk menagih dadah. Itu biasanya berlaku. Jadi terima dia dalam masa yang sama, rumah yang kita nak terima itu kita sediakan dengan dakwah dalam rumah tu. Kita sediakan dengan agama dalam rumah tu. Paling utama mak ayah balik pada agama. Suami tolong menolong isteri, didik isteri, tegur dengan hikmah, jangan tengking-tengking, jangan marah-marah, ajarkan Quran. Kalau isteri tak reti belajar Quran, hantarkan ke mana-mana. Dan suami kena baiki diri, jaga solat. Solat paling utama untuk lelaki adalah di tempat azan dilaungkan. Ayah tunjukkan contoh yang baik dahulu. Ubah semua situasi. Azan dilaungkan. Nabi kata itu solat yang sempurna. Laki tak boleh solat, tak apa, layang abang nak solat dengan ayang, solat fardu dekat rumah.
Kecuali kalau dia dah lewat sangat ke apa, itu yang lain. Tapi maksudnya dia suka solat dekat rumah berjemaah. Nak solat berjemaah, solat sunat. Dan Nabi menyebutkan kalaulah orang ini tahu betapa pentingnya fadilat solat, niscaya kalau mereka nak solat jemaah subuh dan isyak, mereka akan pergi walaupun dalam keadaan merangkak. Betapa pentingnya untuk lelaki. Perempuan jaga solat awal waktu dan jaga solat sama ada di rumah ataupun yang terbaiknya di bilik. Baiki dulu ibadah, kemudian baru boleh kita tegur anak-anak kita yang dah jadi kembali penagih ni, dah balik, dah pulih pada kita. Okey, saya teringat tadi tentang solat kan. Ni kan ni nak musim cuti sekolah, ramai yang nak kahwin. Tapi ingat hari pertama kahwin tu ramai tak solat. Dah make up semua, dah make up pakai baju kaum semua. Zuhur. Kata mak anda, tak apalah hari ni je tak semayang. Besok semayang balik. Perkara tersebut tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah keluarga yang orang kata apa, hiruk pikuk nanti. Apapun Ustazah, Manala, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Insya-Allah. Ada lagi soal? Alhamdulillah, terima kasih. Dalam segmen terakhir ini kita ada sedikit masa lagi untuk bicara tentang tajuk dari mata turun ke hati. Ya. Apa pun perempuan, kadang-kadang saya tanya Puan Laila, nak tengok orang ni kadang-kadang nak tundukkan pandangan ni, dah tengok itu pilihan ke perintah. Kita nak pilih sendiri ke ini perintah agama ni, ataupun aku tunduklah. Sebab kadang-kadang dia tengok TV ni, kadang-kadang kan dia tengok Puan Laila, siapa Puan Laila ni ya? Dari mata turun ke hati. Cantik pula matanya, katakanlah. Yang tengok kat rumah tu, katakanlah ya. Macam mana kesan jiwa dia tu, nak tunduk tak boleh TV, kena tengok Al-Kuliah kan. Dia macam mana kadang-kadang datang kesan tak baik, kita nak padamkan macam mana kesan-kesan tersebut. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Saya nak menyebutkan surah An-Nur ya, ayat 30 yang mana ia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Taala. Menundukkan pandangan ini bukan satu pilihan. Dia merupakan satu perintah. Tapi kena melihat pada ketika mana kita kena menundukkan pandangan kita ya. Qul lil mu'minin, itu adalah satu panggilan Allah kepada orang-orang lelaki yang beriman. Qul lil mu'minin. Allah seru wahai laki-laki yang beriman ya. Katakanlah wahai laki-laki yang beriman supaya laki-laki ini menundukkan pandangan. Itu perintah yang pertama. Tundukkan pandangan. Yang kedua, memelihara kemaluan mereka. Itu yang kedua. Kerana itu, demikian itu adalah lebih suci untuk mereka. Allah tahu, bila tunduk pandangan, pelihara kemaluan, itu lebih suci untuk hati-hati mereka. Sebab, kalau kita memandang, pada mulanya, katakan memandang saya lah ya, pada mulanya pandang sebab ilmu. Tapi bila hati itu dah tergerak perkara yang tidak baik, maka lebih baik jauhkan diri daripada memandang. Dengar je. Dengar je. Jangan tutup TV pula. Jangan tutup TV, dengar saja. Boleh itu. Sebab yang saya ni bercakap ni daripada mulut saya. Ya. Jadi insya-Allah tidak ada masalah. Dan Allah menyebut juga dalam ayat ini, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah tahu apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Jadi kalau nak memandang ini, ia merupakan satu perintah Allah Subhanahu Taala. Boleh pandang atau tak boleh pandang. Jaga-jaga. Contohnya kita buka TV, nak tengok TV. Tapi kalau datang drama-drama, datang iklan-iklan yang tak sepatutnya pada ketika itu, contohnya kaum lelaki pandang iklan shampoo tapi dedah-dedah rambut, dedah-dedah aurat, maka pada ketika itu tak ada keperluan untuk lelaki memandang. Maka alihkan pandangan, istighfar pada ketika itu. Yang perempuan pun sama. Kalau pandang-pandang, alamak handsome-nya lebih handsome daripada lelaki aku, hidung dia mancung lah pula. So alihkan pandangan pada ketika itu, istighfar. Sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Itu sangat bahaya. Dan kesannya kepada jiwa, saya nak bawakan kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini siapa? Orang yang hebat. Penghafaz Al-Quran. Bahkan berkhatam tu, khatam tak tahulah berapa banyak kali dia khatam diriwayatkan. Ya? Tak sama macam kita. Tetapi pada suatu hari, Imam Syafi'i ini, bila dia nak mengeluarkan hafalan dia satu ayat ni, dia dah terlupa ayat tersebut. Tak ingat apa ayat ni. Cuba ingat. Tak dapat tahu apa ayat Al-Quran ni. Berjumpalah dia dengan tuan guru dia. Dia bertanya, wahai tuan guru, tak tahu kenapa saya boleh jadi lupa ni, diriwayatkan begitu. Jadi bila tuan guru dia tanya, ada tak engkau melakukan apa-apa dosa hari ini? Sebab tuan guru dia kata bahawa hati tu, ya, kalau ilmu tu dia tak akan sampai pada hati yang gelap. Hati yang tak ada cahaya, ilmu tak akan sampai pada hati yang tak ada cahaya. Jadi Imam Syafi'i ni ingat apa balik dosa dia? Antaranya adalah dia ternampak saja, bukan nampak ataupun saya saja tengok, ternampak saja tumit kaki seorang wanita yang bukan mahram.
Itu baru kecil ternampak. Kita hari ini bukan ter saja. Dah pandang sekali, tapi Rasulullah kata tak boleh pandang 2 kali, pandang lama-lama sekali. So sebenarnya itu bukan satu permainan dalam Islam, itu satu perintah. Dan kesannya hati kita bila kita ibadah itu jadi tabiat. Semayang je lah, semayang. Tetapi mulut tak boleh jaga. Hati tak bersih, hati tak tenang, hati gelap. Fikiran rasa kusut, rasa tak boleh nak buat apa-apa langsung. Dan rezeki jadi tidak berkat. Itu kena jaga. Okeylah, itulah kata apa daripada Puan Laila, nasihat-nasihat cukup berguna, ya. Ingatlah wahai laki-laki semua, terutama laki-laki lah, ya, yang suka tengok yang dahi licin ni kan, hidung mancung dan sebagainya. Pandangan seorang laki-laki pada seorang wanita dengan penuh nafsu, yang bukan mahramnya, yang penuh nafsu, adalah salah satu panah daripada panah-panah iblis. Ia akan merosakkan kedua-dua insan itu nanti. Ingat, dari mata turun ke hati, kita tukar balik dari mata, jangan sampai turun ke hati. Jangan layan hati kita, sekat mata saja. Apapun, terima kasih Puan Laila. Nanti kita jemput lagi insya-Allah pada siri-siri yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada Flat Seri Kelantan, Sentul, Kuala Lumpur, dan juga kepada anda semua di Kaca TV, di rumah dan di mana saja. Jazakumullah khairan katsira. Apapun, saya mengucapkan selamat bercuti kepada anda semua, sempena cuti sekolah. Bawalah anak-anak kita, keluarga kita, rapatkan lagi ukhuwah dengan mereka. Jangan sampai mereka akan tinggalkan kita dengan penuh perasaan marah dan sebagainya. Ya, itulah pesanan dari kami semua Al-Kuliah. Selamat bercuti bersama dengan ahli keluarga. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain yang menarik juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And His stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night? Like pearls hidden deep beneath the dark stream of desires. But like dreams vanish with the call to prayer and the dawn extinguishes night. Here too are signs. God is the light, God is the light. How great the beauty of the earth and the creatures who dwell on her. How great, then how great